Assalamualaikum dan selamat petang. Bersama saya Nusyaibah Omar, wartawan Astro Awani anda. Jadi sekarang saya berada di Kolej Kediaman ke-8 dan saya sedang mencari seorang pelajar yang bertuah untuk dipermubal sekarang. Baiklah, mari kita mencari Cik di situ. Boleh? Nama saya Nurul Asmah. Saya duduk kaki 8 ni lah. Okey, jadi soalan pertama saya, apakah faktor utama yang anda letakkanlah dalam memilih pemimpin? Yang faktor pertama saya akan tengok dekat calon ni, pertama adalah integriti dia. Saya akan layari dia punya sosial media, dia punya Instagram, TikTok semua tu. Saya akan cek dia punya latar belakang, apa sumbangan dia, kepimpinan dia, dalam dia nak mengurus Malaysia ni. Barulah saya boleh bezakan mana satu pemimpin yang terbaik. Okay. Yang kedua pula, saya akan tengok dia punya amalan dalam Islam lah. Sebab nak punya pemimpin ni mesti dah pilih dia punya berdasarkan agama, betul tak? Itu je lah, saya tengok macam tu lah. Dan yang seterusnya lah, jadi apakah harapan anda kepada pemimpin ataupun kerajaan sekarang yang sedang mengurus takbir negara? Harapan saya, sebesar sangat harapan saya ni. Saya haraplah kerajaan yang sudah pun dipilih ni dia dapat melaksanakan tanggungjawab dengan amanah lah. Ciri-ciri tadi lah, dengan integriti. Lepas tu dapat merealisasikan segala hak-hak rakyat. Dia dapat bagi sumbangan gitulah. Sampai di sini sajalah temu ramah kita. Kembali ke studio. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersama saya, Ifata Iman Muhammad Halmi di Berita Terkini Astro Awani. Bertemu kita kembali dalam isu hangat pada kali ini. Pilihan Raya Umum Parlimen ke-15 telah pun selesai dan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun diangkat dengan perkenannya di Pertuan Agong sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Namun, apa yang menjadi isu adalah sikap masyarakat Islam kita sewaktu berlangsungnya PRU ke-15. Telah viral kata-kata yang telah diungkapkan oleh segelintir masyarakat kita melalui media sosial yang berunsurkan kebencian terhadap kepimpinan Islam. Keadaan ini telah menunjukkan bahawa fenomena serangan pemikiran barat ke atas umat Islam amat membimbangkan. Pahaman menyesatkan pauzah elektrik ini melanda pemikiran umat Islam di kebanyakan negara Islam setelah berakhirnya fasa penjajahan barat di dunia Islam. Hasil daripada penjajahan barat dalam dunia Islam telah melahirkan pelbagai pahaman terbuka yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang luhur dan murni seperti sekularisme. Ideologi sekularisme ini juga semestinya merosakkan diri manusia dan institusi kekeluargaan termasuklah politik, ekonomi, sosial dan alam sekitar. Justru, kami akan sampaikan kepada anda dengan penuh teliti dan amanah mengenai pahaman ideologi sekularisme yang telah melanda masyarakat Islam kita pada hari ini, khasnya mencakupi faktor kemunculan ideologi sekularisme, apa itu sekularisme atau pengenalannya, pandangan para ulama mengenai ideologi ini serta langkah dari sudut perspektif Islam. Menurut Kamus Inggeris, sekular adalah sesuatu yang berkait dengan dunia nyata dan tidak mempunyai kaitan dengan alam akhirat. Manakala, menurut Kamus Malaysiana pula, sekular ialah kajian yang mempunyai hubungan dengan keduniaan sahaja tanpa digabungkan dengan amalan dan ajaran akhirat. Dalam bahasa Arab pula, sekular disebut sebagai al-imaniyah, bermaksud meninggikan darjat ilmu. Maka ini tidak bertentangan dengan konsep Islam yang menganggap ilmu sebagai suatu perkara yang penting kepada umat manusia. Namun pentafsiran perkataan sekular kepada al-imaniyah hanyalah tipu daya semata-mata. Jika ditelusuri, makna yang tersembunyi dalam perkataan sekular ialah al-diniyah yang bermaksud tanpa agama atau al-akidah iaitu tanpa akidah. Istilah al-imaniyah diambil untuk mengalir persepsi umat Islam agar menerimanya kerana sekiranya istilah al-diniyah atau al-akidah digunakan pasti umat Islam akan menentangnya. Bagi tujuan sistem sekular, mereka menerima dan mendukungnya kerana mereka telah dipengaruhi
untuk meluaskan pemikiran sekularisme. Namun, bagi ilmuwan-ilmuwan Islam yang arif tentang hakikat sebenar konsep Islam, mereka tidak bersetuju dan menentang penyedaran pemikiran ini secara habis-habisan yang sangat nyata bercanggah dengan konsep hakikat Islam yang sebenarnya. Istilah sekularisme diguna pakai secara berbeza-beza mengikut perubahan zaman dan keadaan. Dalam erti kata moden, sekular dirujuk sebagai perkembangan sains dan teknologi, manakala sekularisasi pula merujuk kepada proses membebaskan negara, ekonomi dan pendidikan dari domen gereja atau ahli keagamaan. Tindakan sekularisme yang memisahkan agama dan pentadbiran dari pentadbiran duniawi berpunca dari perkongsian gereja yang ketaksukan gereja menentang revolusi ilmu di barat. Namun, era moden sekularisme lebih menyokong pemuncak sains dan teknologi dan menentang etika agama yang menghalang ke arah perkembangan. Demikian, dapatlah disimpulkan bahawa sekularisme ini merupakan suatu pahaman yang memisahkan antara urusan keagamaan dengan urusan keduniaan. Sesuatu perkara yang dilakukan yang tiada kaitan dengan agama dan manusia boleh melakukan apa-apa sahaja tindakan dan perlakuan mengikut akal fikiran tanpa berpandangan kepada agama. Antara faktor yang membawa kepada ideologi sekularisme ini adalah melalui politik, pendidikan, media massa dan media sosial. Melihat daripada barisan pemimpin kini, sudah terdapat beberapa daripada mereka yang lantang bersuara menegakkan fahaman sekular ini dengan alasan mempertahankan hak kebebasan rakyat. Walhal, mereka juga adalah golongan yang menginginkan kebebasan dan mentadbir negara tanpa mengikut garis panduan yang disediakan Islam. Membenarkan fahaman liberal meresap ke dalam pemikiran rakyat sehingga tidak mementingkan apa yang dikehendaki syarak dalam rutin kehidupan mereka. Seterusnya, daripada zaman penjajahan sehingga kini, setiap pendidikan Indonesia tidak menjadikan pendidikan Islam sebagai subjek teras dalam peperiksaan di sekolah. Keadaan ini menanam pemikiran sekular pada pelajar-pelajar dengan menganggap bahawa agama itu tidak begitu penting dalam akademik dan pentadbiran. Akhirnya, golongan ini kemudiannya menjadi pentadbir, perancang negara dan pemimpin yang menjadi ejen kepada kesinambungan dasar penjajah itu sendiri. Media massa dan media sosial adalah medium tercepat bagi fahaman ini merebak hingga masyarakat. Bermula dengan penyebaran dakwah lalu sampai kepada golongan tidak berpengetahuan. Mereka mulai percaya dan terpengaruh dengan hanya mengikut logik akal sendiri. Hal ini demikian lebih mudah mempengaruhi mereka yang secara alaminya inginkan kebebasan tersebut, tidak mahu politik bercampur dengan agama kerana merasa terikat dengan apa yang disyariatkan dalam agama. Maka mereka memilih untuk menyokong ideologi ini. Menurut Syekh Muhammad Naqib al-Atas, sekularisme adalah fahaman yang membebaskan manusia dari agama. Dalam masa yang sama, sekularisme ini juga mendorong manusia ke arah kepercayaan untuk memikul tanggungjawab sendiri tanpa harus bergantung kepada agama. Hal ini sangat berbeza dengan konsep menyeimbangkan peranan agama dalam kehidupan seorang Muslim. Beliau juga turut menegaskan bahawa tidak ada ilmu yang bersifat netral ataupun berdiri dengan sendirinya. Apabila ilmu tersebut lahir dari dunia barat, maka ilmu itu sendiri membawa peradaban barat dan begitulah sebaliknya. Pada hari ini, fahaman sekularisme tidak hanya berlaku di dunia barat, akan tetapi telah tersebar ke seluruh dunia. Manakala menurut Dr. Yusuf Al-Nawawi, terjemahan sekularisme sebagai ilmiah adalah tidak teliti dan tidak benar disebabkan perkataan sekularisme itu tiada kaitan langsung dengan lafaz al-ilm, yakni al-ilm. Dia menambah lagi bahawa pengertian sekularisme itu bertepatan dengan konsep al-dunyawiyah. Di barat, sekularisme muncul akibat trauma sejarah, sedangkan Islam tidak mempunyai trauma dalam sejarah yang berkaitan dengan agama dan kehidupan. Sekularisme tidak boleh diterima secara umum dalam sesebuah masyarakat Islam. Islam adalah sebuah sistem ibadah yang syumul dan berpaksikan syariah. Maka dengan itu, jika menerima sekularisme, ia bermakna meninggalkan syariah. Sememangnya banyak isu sekularisme yang berlaku seumpama
PRU ke-15. Makanya, di sini akan dikongsikan bersama beberapa langkah untuk menangani isu ini. Baiklah, langkah yang pertama adalah kita seharusnya mendalami dan mengkaji fahaman ataupun ideologi seseorang sebelum kita memilihnya untuk menjadi pemimpin negara. Selain itu, kita juga harus memantapkan ilmu-ilmu berkaitan fahaman sekularisme agar terselamat daripada pengaruh sekular itu. Antara usaha yang dilakukan untuk menyuntik semangat sekular adalah dengan cara mengakukan pemerintahan barat yang dianggap dapat meningkatkan kemajuan dunia. Maka, kita perlu berhati-hati dan memohon perlindungan daripada Allah SWT agar terselamat daripada pengaruh sekular ini. Langkah-langkah yang seterusnya adalah peranan pihak media. Pihak Kementerian Komunikasi dan Digital perlulah peka akan sebaran info-info di media sosial yang mana kebanyakannya mengandungi isu-isu yang berbau perkauman dan sekularisme. Ini semua berlaku kerana bebasnya mereka dalam menggunakan media sosial. Maka perlulah kita berhati-hati dalam menerima maklumat dan haruslah mempunyai sikap tabayun, iaitu memeriksa sebelum mempercayai sesuatu maklumat atau berita. Akhir sekali, pihak kerajaan merupakan benteng utama dalam menangani pemahaman sekularisme. Kerajaan seharusnya memandang berat fahaman ini. Hal ini demikian kerana mereka merupakan entiti yang paling berkuasa dalam menjalankan sebarang arahan. Akta-akta berkaitan fahaman dan hasutan seperti Akta Hasutan 1948. Akta ini haruslah diperketat dan dikenakan tindakan yang sewajarnya jika terdapat mana-mana individu yang melanggarnya. Sebagai tambahan, kerajaan perlulah mengiktiraf dan menyusun semula draft RUU 355 yang bertujuan memperkasa semula Mahkamah Syariah. Kesimpulannya, sekularisme sebenarnya membawa padah dan menyimpang dari kebenaran yang nyata. Oleh hal yang demikian, wajib bagi semua umat Islam untuk membendung isu sekularisme ini sebelum ia tersebar luas.